Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan juga pendengar. Kali ini kita akan bincangkan pula mengenai inverse Laplace, iaitu subtopiknya ialah second shift property. Okey, so sebelum ini kita telah pun membincangkan dalam teaching video yang sebelum ni telah membincangkan first shift properties. Jadi seterusnya kita akan bincangkan pula mengenai second shift property. So persoalannya adalah bila kita nak pakai second shift property ni. Baik, untuk menjawab persoalan itu, dia ada bentuk khusus Dia ada bentuk khusus apabila kita nak mencari inverse Laplace ni. Kita akan menggunakan second shift property ni apabila kita bertembung dengan situasi yang macam ni. Yang ni kita nak mencari inverse Laplace yang melibatkan hasil darab eksponen dengan satu function. So eksponen darabkan dengan fs. Bentuk ini kita tapi kita perlu menggunakan second shift property, dan jawapan akhirnya adalah dalam bentuk yang ini, yang saya gerakkan mouse ni. Ft tolak A, H T tolak A. So jadi kita sedia maklum kalau based on this definition, nilai A dekat sini, nilai A dekat sini, dia adalah bergantung kepada nilai A yang ada pada eksponen dalam soalan yang asal. Yang ni kalau A kat sini 10, maka di sini pun 10, di sini pun 10. Boleh So kalau kita perhatikan betul-betul, nampak tak yang F besar ni kan? So F besar dengan F kecil ini yang perubahan F besar ke F kecil ini adalah setelah kita melakukan Laplace inverse. Ini Laplace inverse ni apabila kita buat Laplace inverse pada F besar ini, kita akan mendapat F kecil, iaitu daripada Fs kita akan dapat Ft. Fs kita akan dapat Ft. Jadi apabila kita dah dapat Ft, kita cari pula apakah Ft tolak A. So macam tu So jadi di sini saya telah pun membuat sedikit catatan macam mana kita nak buat. Dia ada 3 step sahaja yang macam ni Cuma kita kena ingatlah jawapan yang last kali adalah dalam bentuk ini. Dia ada Ft tolak A, dia ada Ht tolak A. So macam ni. Baik, pertama sekali daripada sebelum tu mari kita lihat beberapa contoh bila kita nak gunakan second shift property ni. Sebab tadi saya bagi tahu yang kita menggunakan second shift property ni apabila kita bertembung dengan eksponen darabkan dengan satu function kan. Jadi contohnya adalah seperti ini. Okey So kita nak cari Laplace inverse bagi yang ini. Jadi kita perhatikan dia mengandungi eksponen. Eksponen ni satu, lepas tu satu lagi function adalah apa? Nampak kan yang s kuasa 2 ni kan? So kita boleh lihat dia sebagai 1 per s kuasa 2. Itu adalah dia punya fs dia. Macam ni lah. Macam ni. Yang ni, yang macam ni. Nampak tak? Yang ni so eksponen ni memang eksponen lah. Dia punya fs dia adalah 1 per s kuasa 2. Dan kita boleh gunakan second shift property. Ada contoh lain tak? Contoh lain adalah yang ini. So lihat betul kat sini. Nampak tak? Kita nak mencari Laplace inverse bagi yang ini. Tapi yang kita nak cari ini, dia ada eksponen. Jadi bila ada eksponen, kita cuba cari apakah fs dia. Fs dia adalah apa? 1 per s tambah 1 kuasa 3. So itu adalah dia punya fs dia. Contoh lain kita lihat contoh dulu. Sebab kita nak tengok bentuk dia. Bentuk yang membolehkan kita menggunakan second shift. Ini dia. Saya bagi 3 contoh kat sini. Nampak Dari ketiga contoh ini, dia mengandungi eksponen dan juga fs, eksponen dan juga fs, eksponen dan juga
Fs. So macam ni ya. So jadi kita lihat satu contoh macam mana kita nak buat. Sebelum tu mari kita lihat apakah info yang perlu kita tahu, dan telah pun saya tuliskan dekat sini. Ikut aturannya 1, 2 dan juga 3. Okey, mula-mula kita kena dapatkan nilai A. Nilai A ni kita perolehi daripada soalan asal. Terutamanya dari eksponen tersebut. Contohnya, cuba lihat kat sini. Contohnya macam ni kan? Macam ni. Cuba lihat eksponen tu. So, nilai A dia apa? Nilai A dia adalah, kalau kita buat perbandingan, ya, nilai A dia adalah 2. So, kita kena take note, kita dah dapat nilai A. Okey, so yang kedua, kita kena buat Laplace inverse bagi Fs. So, daripada eksponen ini, kita hanya dapatkan nilai A sahaja. Then, kita buat Laplace inverse bagi Fs ini. So, jadi apabila kita dah buat Laplace inverse bagi Fs, nanti kita akan dapat Ft. Tapi Ft ni tak cukup. Sebab, kita perlu dapatkan Ft tolak A. Sebab itu, kita ada langkah yang nombor 3. Sebaik kita dapat Ft ini, then kita buat Ft tolak A. Yang A ni bergantung kepada nilai pada eksponen tadi tu. Bila dah dapat ini, kita lengkapkan penyelesaian akhir kita dalam bentuk yang saya gerakkan mouse ni. Yang ni so macam tu sahaja sebenarnya. Dapatkan A, kita buat Laplace inverse untuk F besar tu, dan kita akan dapat Ft, dan buat Ft tolak A. Itu sahaja. Itu adalah second shift properties. So, baik, kita lihat sini satu contoh kat sini. Yang ni mudah aja sebenarnya ya. So, kita ada eksponen bahagikan dengan S kuasa 2. So, jadi kita nak lihat dia dalam hasil darab, dua bentuk hasil darab. Jadi, kita akan dapati eksponen ini darabkan dengan 1 per S kuasa 2. 1 per S kuasa 2 itulah yang merupakan Fs dia. So, macam ni lah ya. Macam ni. So, dari sini kita dah dapat tahu nilai A dia adalah 2. Nampak tak? Nombor 1 ini. Ini langkah nombor 1. Langkah nombor 2 adalah kita nak dapatkan pula yang ini. Laplace inverse bagi Fs. So, jadi kita isikan nilai Fs ini iaitu 1 per S kuasa 2. Dan kita boleh cek dalam jadual Laplace inverse, dan dia adalah bersamaan dengan T sahaja. Jadi sekarang kita dah dapat nilai Ft tersebut, iaitu Ft sama dengan T. Tapi tak cukup. Kita memerlukan satu step lagi, iaitu dapatkan Ft tolak A pula. Kita dah tahu A itu berapa kan? So Ft tolak A itu adalah 2 tadi. Maka daripada T sahaja, dia akan menjadi T tolak 2. So, kita dah hampir completekan semua sekali, dan kita akhiri jawapan kita dengan bentuk yang berikut. Ni ya, T tolak 2 darab H T tolak 2. Okey, so macam itulah. Jadi kita kalau yang ini pun sama ya. Ini saya tak teruskan. Yang ini saya hanya nak bagi tahu, inilah salah satu keadaan di mana kita boleh menggunakan second shift property. Sebab apa kita boleh buat? Sebab dia ada eksponen. Ya, dia boleh diungkapkan dalam hasil darab suatu eksponen dengan satu fungsi yang lain. Ya. Ni ya. So saya bagi jawapan Ft sahaja kat sini. Ya. Dan kita boleh teruskan. Ini bukan jawapan Ft, inilah dia punya jawapan last kali kan. So yang ini. So boleh dapatkan ya. So boleh dapatkan jawapan ini, boleh cuba satu persatu mengikut 3 langkah yang saya terangkan tadi. Baik, saya terangkan satu contoh kat sini. Yang lain mohon masing-masing cuba ya. So di sini ada 3 contoh. Ada 3 contoh. Contoh pertama, kedua dan ketiga. Saya tunjukkan contoh yang pertama. Contoh 2 dan 3 saya bagi jawapan seperti yang kamu nampak color merah ini, dan mohon cuba. Ya, ini adalah jawapan dia lah ya, jawapan dia. Dan mohon cuba semua sekali.
Soalan nombor 1, iaitu kita ada eksponen bahagikan dengan S tambah 2 kuasa 3. Jadi kalau kita nak mendapatkan Laplace inverse dia, jadi kita melihat dia sebagai dua hasil darab, iaitu eksponen darabkan dengan 1 per S tambah 2 kuasa 3, macam ni. Macam ni yang ni. Jadi daripada yang saya terangkan tadi tu, pertama sekali kita kena tentukan nilai A. Jadi nilai A itu saya dah beritahu kita dapatkan daripada eksponen. So nilai A tersebut adalah 4. Okey, settle step 1. Step yang kedua pula adalah kita akan membuat Laplace inverse untuk Fs ini. Ya, untuk Fs ini. Jadi inilah proses dia, ya. Laplace inverse untuk Fs. Inilah dia, hasilnya adalah Ft lah, Ft. Jadi apabila kita nak buat Laplace inverse, jadi saya tulis kat sini saya nak menggunakan first shift property. Okey. So sila ingat semula macam apa yang dimaksudkan dengan first shift property itu, ya. So ataupun kalau tak nak guna first shift property, mungkin bentuk ini boleh kita perolehi dari table Laplace inverse kalau ada, ya. Kalau boleh, tak payahlah guna first shift property tu. Cuma sebagai alternatif dia, saya tunjukkan kaedah bagaimana kita nak implementkan first shift property tersebut. Jadi kita boleh lihatlah, ya. Saya menggunakan first shift properties kat sini dan it will end up dengan jawapan 1/2 T kuasa 2 eksponen power of minus 2T, macam ni. So inilah dia Ft kita. Tapi tak habis lagi sebab kita perlukan Ft tolak A, di mana A tu saya dah siap-siap gantikan dengan 4. Jadi saya isikan mana-mana yang perlu dan inilah jawapan bagi Ft tolak 4. Okey, jadi last kali kita kena fulfillkan kita punya penyelesaian tu dalam bentuk yang ini, yang ni. So jadi kita isikan apa yang ada. Ft tolak 4 baru kita dapat kat atas tadi kan, iaitu yang kawan ni. So kita isikan saja semua nilai-nilai tersebut. Okey, so ini adalah second shift properties. Okey guys, so setakat ini dulu video kita untuk kali ini. Saya dah fokuskan tentang second shift properties. Teaching video sebelum ini saya dah terangkan mengenai first shift properties. Ini adalah lanjutan daripada teaching video sebelum ini. Jadi secara umum dia second shift properties ni adalah kita kena fokus tentang bentuk yang ditanya, dan ada beberapa step yang perlu kita buat sebelum kita memberikan jawapan dalam bentuk berikut. Okay, so thank you very much. See you in the next video.